Tuan Speaker, dan ahli-ahli yang Muhammad sekalian, sekecitanya saya ingin mengemukakan usul di bawah Peraturan 76.5, peraturan-peraturan tetap bagi Dewan Negeri Selangor supaya penyata jawatankuasa pilihan Abbas seperti dalam kertas mesyuarat bilangan 36 tahun 2011 berkenaan dengan pendengaran tertutup tanah milik PKPS diterima. Tuan Speaker, pihak jawatankuasa pilihan Abbas telah memanggil satu pendengaran bertutup dengan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS pada 17 Oktober 2011 berikutan laporan diterima bahawa PKPS mempunyai tanah-tanah yang masih belum dibangunkan dan dibiarkan, dan juga bahawa terdapat sekumpulan 48 orang pengusaha di Hulu Penam yang dahulunya memajak tanah daripada PKPS untuk menternak ayam di atas sekeping tanah seluas 121.5 ekar, tidak tahu bahawa tanah mereka telah dijual dan akan dijual kepada pihak yang ketiga. Jawatankuasa telah menjalankan pendengaran tertutup dan telah diberi satu gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kedua-dua perkara yang dibangkitkan di atas. Dalam perkara yang pertama, jawatankuasa pilihan Abbas telah dimaklumkan bahawa berikutan dengan pertukaran kerajaan pada tahun 2008, pucuk pimpinan PKPS juga bertukar dan tanah-tanah kosong PKPS yang sekian lama dibiarkan kosong telah mula diusahakan. Daripada sejumlah 7,015 hektar tanah yang dimiliki PKPS, hampir 6,970 hektar tanah ataupun 99.36% telah dibangunkan dan selainnya masih belum dibangunkan. Jadi peratusannya agak tinggi. Manakala tuduhan bahawa PKPS, kami juga menerima tuduhan bahawa PKPS memiliki 4,000 ekar tanah di Tanjung Karang, dan kami telah menyemak dan kami telah dimaklumkan bahawa perangkaan ini adalah tidak benar, kerana angka yang sebenarnya ialah 870 ekar tanah di kawasan Tanjung Karang, dan tanah-tanah yang sekitarnya sebenarnya dimiliki Kumpulan Taruh Ehsan Berhad ataupun KDEB. Tuan Speaker, kami juga menerima tuduhan bahawa PKPS telah berhenti memajak tanah-tanahnya dengan pihak yang ketiga, di mana PKPS akan berdikari tak mengusahakan tanah-tanahnya atas usaha sendiri. Kampung Tunku memuji tindakan PKPS ini kerana ini sekali lagi membuktikan bahawa pada masa Sepakatan Rakyat, GLC telah diberi keupayaan dan mampu berdikari tanpa bantuan kerajaan. Berkenaan dengan aduan daripada sekumpulan 48 orang pengusaha yang mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui tentang tanah yang telah mereka usahakan dengan penternakan ayam telah dijual kepada sebuah syarikat bernama Rangkaian Kencana Jaya Malaysia Sdn Bhd ataupun RKJ. Kampung Tunku dan juga jawatankuasa ini telah diberi makluman oleh PKPS berkenaan dengan isu ini juga, dan kami telah menjalankan pendengaran tertutup. Untuk mengelakkan isu ini daripada dimanipulasi oleh pihak-pihak yang mempunyai agenda politik tertentu, ingin saya memberitahu di Dewan Yang Mulia ini maklumat yang kami terima dari jawatankuasa pilihan Abbas yang tidak dimasuk dalam penyata, yang belum sempat lagi dimasuk dalam penyata. PKPS telah mengemukakan penjelasan tertulis bahawa RKJ sebenarnya telah membuat permohonan pemberi milikan tanah ini di Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Selangor seawal tahun 2002. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor MMKN bilangan 22 Palang 2002 bertarikh 21 Ogos 2002 telah menolak permohonan pemberi milikan kepada RKJ dan menuluskan pula pemberi milikan tanah ini kepada PKPS. PKPS kemudian berhasrat memajak tanah ini kepada peneroka yang sedia ada, iaitu RKJ, dan perkara ini telah dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jemaah Ahli PKPS. Mesyuarat Jemaah Ahli PKPS bilangan 117 bertarikh 27 April 2006 telah menuluskan pajakan tanah ini kepada RKJ, iaitu sebuah syarikat swasta,
untuk projek ternakan ayam. PKPS telah menandatangani perjanjian pajakan dengan AKJ pada 4 Jun 2007. 4 Jun 2007 selama 30 tahun yang akan berakhir pada 3 Jun 2037 dengan kadar pajakan RM12,000 setahun. RM12,000 setahun ataupun RM1,000 sebulan ataupun RM20 seekar sebulan. RM20 seekar sebulan. Ini pada tahun 2006. PKPS telah melantik Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta untuk menilai tanah ini bagi tujuan penjualan secara tender terbuka. Dan penjualan tanah ini telah diiklankan di peringkat selepas Pakatan Rakyat mengambil alih, telah diiklankan secara tender terbuka pada 21 April 2010. Lawatan tapak tender ini telah diadakan pada 27 April 2010 dan dihadiri oleh AKJ serta beberapa orang peneroka yang sedia ada yang diketuai oleh seorang yang bernama Haji Zainal Abidin bin Muhammad. Hasil perbualan di antara PKPS dengan Haji Zainal, peneroka-peneroka tersebut tidak mampu membeli tanah ini dan berhasrat untuk menyewa tanah ini. Jadi ini apa yang berlaku selepas tahun 2008 di mana kita memanggil tender terbuka. Yang sebelum ini adalah pajakan dengan harga yang sangat-sangat rendah. Tender penjualan tanah tersebut telah ditutup pada 12 Mei 2010 dan hanya AKJ sahaja yang memasuki tender penjualan tanah ini. PKPS telah membawa tender penjualan tanah di atas kepada Mesyuarat Jawatankuasa Tender PKPS bilangan 1 Palang 2010 bertarikh 21 Mei 2010 untuk kelulusan. Mesyuarat Jawatankuasa Tender telah meluluskan penjualan tanah di atas kepada AKJ. Dengan ini PKPS telah memenuhi syarat perjanjian pajakan antara PKPS dan AKJ, iaitu sekiranya PKPS berhasrat untuk menjual tanah, maka PKPS perlu memberi keutamaan kepada pemajak yang sedia ada, iaitu AKJ. Dan perjanjian pajakan ini ditandatangani sebelum 2008. Jadi walaupun dibuat sebelum tahun 2008, pimpinan baru PKPS perlu memenuhi syarat-syarat perjanjian pajakan ini. Di mana kalau PKPS hendak menjual, dia perlu dijual kepada pemajak yang sedia ada. Pemajak yang sedia ada diberi keutamaan untuk membeli. Seterusnya, Mesyuarat Jemaah Ahli PKPS bilangan 129 bertarikh 6 Julai 2010 juga telah meluluskan penjualan tanah ini kepada AKJ. PKPS kemudian menandatangani perjanjian jual beli pada 10 November 2010 dengan AKJ. PKPS kemudian telah mengemukakan permohonan kebenaran pindah milik di Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Selangor pada 24 November 2010 dan diluluskan oleh pihak berkuasa negeri pada 23 Januari 2011. PKPS telah memaklumkan kepada AKJ mengenai surat kelulusan kebenaran pindah milik daripada Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Selangor pada 9 Mac 2011. AKJ telah menjelaskan bagi bayaran 90% daripada harga jual beli, iaitu sejumlah RM2,610,000 kepada PKPS pada 1 Jun 2011. Dan ini adalah harga jualan yang jauh lebih tinggi apabila tender dibuat pada tahun 2010. Kalau setakat apa yang dimaklumkan kepada Jawatankuasa Pilihan Abbas, memang transaksi pemajakan tanah ini kepada AKJ telah berlaku sebelum tahun 2008. Dan perjanjian pemajakan ini menetapkan bahawa AKJ perlu diberi keutamaan jikalau PKPS ingin menjual tanah ini. Apa yang berlaku sekarang ialah perjanjian sebenarnya telah ditandatangani, malahan wang sudah pun dibayar oleh AKJ. Dan pada pendapat kami menunggu, tiada apa-apa yang boleh dilakukan sekarang kerana nasi sudah menjadi bubuk. Kalau peneroka-peneroka yang sedia ada, mereka ingin memberi tanah ini pada masa sekarang, memang ianya tidak mungkin berlaku. Kerana perjanjian sudah ditandatangani, malahan wang pun sudah dibayar. Biarpun begitu, pihak Jawatankuasa Pilihan Khas Abbas akan sentiasa menjalankan pendengaran dari semasa ke semasa jikalau terdapat pihak-pihak lain yang mempunyai lebih banyak maklumat yang berbeza dengan apa yang diterima oleh kami. Jadi secara keseluruhannya, prestasi kewangan PKPS adalah memperangsangkan
kerana kami dimaklumkan bahawa PKPS telah mencatat keuntungan 1.8 juta ringgit pada tahun 2010, iaitu sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Biarpun begitu, Kampung Tunggu juga menyeru kerajaan negeri supaya mengambil langkah-langkah proaktif bagi membangunkan dengan kadar yang segera bagi 45.12 hektar tanah yang masih belum dibangunkan lagi. Selain itu, Kampung Tunggu juga berpendapat dasar kerajaan untuk membekukan semua pajakan tanah PKPS dengan pihak yang tiga mungkin tidak akan menguntungkan rakyat Selangor, kerana kemungkinan besar PKPS boleh memajakan tanah-tanah kepunyaan PKPS ini untuk dimajukan secara usaha sama dengan peneroka-peneroka, individu-individu, penduduk-penduduk kampung secara kecil-kecilan untuk membangunkan pendapatan masyarakat luar bandar, kampung baru dan estate-estate. Jadi itulah pendapat, itulah apa yang saya ingin ucapkan di sini. Itu pendapat yang berhormat ke pendapat Jawatankuasa Abbas? Itu cadangan daripada Kampung Tunggu. Sepatutnya bila bawa usul untuk penyata Jawatankuasa, maka show-show Jawatankuasa yang dibentangkan, bukan cadangan daripada orang perseorangan, daripada yang berhormat. Ya, show-show pun saya akan baca kalau izin. Sepatutnya bila usul ni adalah usul untuk menerima penyata daripada Jawatankuasa, hanya show-show daripada Jawatankuasa yang dibentangkan, bukan show-show peribadi daripada adun yang membawa usul. Jadi saya bacakan, terima kasih Tuan Speaker, apa yang juga disarankan oleh Jawatankuasa. Sebenarnya lebih kurang sama, kerana yang pertama, tapi lebih kurang sama tu soal lain. Show-show yang patut dibentangkan di Dewan ini adalah show-show dan penyata, bukan show-show oleh ahli yang membawa usul. okey, baik, terima kasih. Saranan Jawatankuasa yang pertama, seperti apa yang saya katakan tadi, kerajaan negeri harus mewujudkan satu sistem dan pasukan audit khas bagi memantau penggunaan tanah di bawah PKPS agar ianya diuruskan dan diusahakan secara berkesan dan cekap. Yang kedua, kerajaan negeri mengambil langkah-langkah yang perlu bagi mengusahakan bagi 45.12 hektar tanah kosong yang masih belum dibangunkan, seperti apa yang saya katakan tadi. Dan kerajaan negeri perlu menyiasat kekaburan tentang urusan PKPS dengan 48 pengusaha yang tidak tahu menahu bahawa tanah seluas 200 ekar di Hulu Benam yang mereka telah usahakan akan dijual. Jadi itulah saranan daripada Jawatankuasa. Dapat juga pujian dan penghargaan daripada Jawatankuasa, di mana Dewan Yang Mulia ini merakamkan pujian dan ucapan penghargaan kepada kerajaan negeri yang telah menerajui PKPS untuk mengurus dan mengusahakan tanah-tanah yang diberi milikan kepada PKPS dengan teratur, kemas, cekap dan berkesan. Jadi itulah apa yang ingin saya sampaikan dalam ucapan saya ini. Sekian, terima kasih.